kasih pengurusi majelis yang dikasihi Saudara Ali Asgar, calon Parti Warisan Pantai Dali. Saudara Mokhtar, calon kawasan Dun Sulaman. Dr. Joseph Amros, calon Tamparuli. Saudara Saibin, calon Kiulu. Hadirin yang dihormati sekalian, hujan pun turun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Hadirin yang dihormati sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini di Tuaran. Ramai yang datang di Tuaran. Ini rakyat Sabah. Hadirin yang dihormati sekalian, saya ucapkan jutaan terima kasih. Yang datang sama ada dari Kiulu, sama ada dari Tamparuli, sama ada daripada Sulaman, Mokhtar, Mantan Diu, apatah lagi daripada Pantai Dali. Pilihan raya ini cukup penting kepada orang Sabah. Pilihan raya ini cukup penting kepada umat Sabah. Pasal apa kita penting pilihan raya ini? Pasal Sia Jiji bukan lagi ketua menteri. Tidak ada kerajaan di Sabah ini yang memilih siapa kerajaan, siapa ketua menteri, orang Sabah. Bukan Anwar Ibrahim, bukan Zahid Hamidi, bukan Mahathir Muhammad, bukan Mahyudin Yassin, bukan Mat Sabu, tapi orang Sabah yang mengundi pilihan raya pada kali ini. Orang Sabah, hujannya lebat, setengah tempat banjir. Tapi bila saya masuk ke banyak daerah, walaupun hujan, air banyak, tapi paipnya tidak ada air. Saya pergi Banggi, di Kudat. Orang Kudat ada sekolah yang tidak ada air. Haji Ji, jaga rumah kita. Rupanya rumahmu tidak ada air. Saya pergi Kudat. Ada kampung tidak ada elektrik. Haji Ji, rumahmu tidak ada elektrik ini. Hari ini pilihan raya, ini kursi Sabah. Bukan kursi Selangor, bukan kursi Pulau Pinang, bukan kursi Perlis, bukan kursi Johor, kursi Sabah 73. Haji Ji, jaga rumah kita. 73 kursi kau berunding sama si Anwar.
kau berunding dengan PN. Rumahmu jumlah kursinya 73. Tapi malangnya kau punya rumah yang tidur atas katilmu itu Pakatan Harapan. Yang di dapurmu Barisan Nasional. Betul gak? Bayangkan kau punya rumah, kau tidak jaga, kau bagi kursi-kursi sama Pakatan Harapan, sama DAP duduk dalam kau punya bangkumu. Jadi di mana kau duduk ini? Di lantai? Rumah kita jaga, sedap telinga mendengar. Warisan kita jaga rumah kita, 70 kursi warisan bertanding. Baru jaga rumah. Jangan bagi, kau bagi pintu, kau bagi dapur, kau bagi katil. Pasal itulah ada YBJRS yang tidak cukup makan rupa-rupanya ini. Pasal apa itu? Kita dendangkan dengan hanya slogan. Slogan apa ini? Sabah Maju Jaya. Ajiji, boleh dia cakap apa yang warisan buat. 20 bulan lebih kita perintah. Apa yang warisan buat. Kalau bukan warisan, banyak orang Sabah kena COVID itu. Betul kan? Tapi kita pemimpin, keutamaan apa yang kita mau jaga? Adakah jaga mineral? Adakah jaga beli kereta mahal, plat number mahal? Yang saya jaga umat beli vaksin dari China supaya orang tuaran tidak kena COVID. Betul kan? Jangan tanya saya apa yang warisan buat. Apa janji kau tidak tahu? Saya beli emas daripada China, tutup mulut anak-anak sekolah di tuaran ini. Sekolah saya bagi emas, bukan Kuala Lumpur yang beli. Sabah waktu itu di bawah warisan kita yang beli. Pasal apa? Perlu selamatkan nyawa manusia. Kita perintah. Penting kepada kita tahu keutamaan. Hari ini JRS perintah 5 tahun. Saya perintah 20 bulan. Kau lompat dari ASNO dalam AMNO. Daripada AMNO ke bersatu. Dari bersatu ke gagasan. Berapa pati kau melompat ini? Saya pujuk kau datang pergi rumah saya sama si Masidi. Wallahi wabillahi watallahi. Ajiji jangan kau ikut dengan si Mahathir. Ikut dengan parti warisan Sabah. Rupa-rupanya tidak ikut juga. Tapi sekarang bukan main. Jual kita parti lokal. Parti tempatan kau. Mana ada dalam dunia parti yang tidak pernah bertanding boleh jadi ketua menteri. Cuma di Sabah ini saja yang boleh jadi ketua menteri. Betul tak? Demokrasi apa itu? Macam mana dia boleh jadi ketua menteri? 11 saja bersatu punya, dia bertanding bersatu. Betul tak? Bukan bertanding gagasan. Belum lahir lagi gagasan itu. Gagasan dilahirkan 2022. Pilihan Raya Sabah 2020. Belum lagi beranak patimu sudah kau jadi kerajaan. Ada sistem pilihan raya, pemerintahan di Sabah boleh menjadi kerajaan, parti tidak pernah bertanding-tanding. La haula wala quwata. Artikel 67
artikel 67, mana ketua parti yang majoritinya tinggi, majoriti itu berhak dilantik menjadi ketua menteri. Kau batalkan 67 sampai kau pindah perlembagaan Sabah untuk kau mau duduk menjadi ketua menteri. Apa punya pimpinan ini? Kemana mau bawa Sabah ini? Sampai dipindah perlembagaan. Kau pindah perlembagaan supaya kau boleh jadi ketua menteri Sabah. Saya tidak mau saman, bukan jenis saya mau saman orang. Tapi ada batasan dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Besok kita jadi kerajaan, saya akan pastikan kembalikan akta enactment 67 supaya parti Bumi Putra, lokal parti, ketua parti yang bertanding pilihan raya menjadi ketua menteri itu. Dahulu Tan Sri Pairin hanya bergantung dengan 63 perlembagaan Sabah. Masih ada perlembagaan 63 itu. Tun Mustafa angkat sumpah tidak cukup undinya. Pairin bawa pergi mahkamah, kalah Tun Mustafa. Pasal mana boleh orang jadi ketua menteri kalau tidak cukup? Walaupun kau padam 67, ada 63. Besok saya cukup. Undi saya akan minta kepada TYT supaya saya angkat sumpah itu. Orang Sabah, saya minta kepada orang Sabah. Saya orang Sabah. Ajiji bukan tapi kasih malu orang sempurna PTI. La haula wala quwata. Mau undi pun janganlah mencaci, janganlah menghina orang. Betul tak? Jomo sama ente. Jomo sama, apa jomo sama ini PTI? Kemana umat yang kita mau bawa? Masa kita kerajaan 20 bulan? Bukan setakat saya bagi 1 juta kepada polis. Ada sini special branch, ada sini polis ni. Kau semak itu pergi Bukit Taman. Kalau saya cakap bohong. Bagi 1 juta polis, bagi 1 juta Kementerian Pelajaran, bagi 1 juta Kementerian Kesihatan, 9 jabatan persekutuan. Saya bagi mereka 1 juta 1. Pasal apa? Saya minta kepada mereka, selamatkan anak-anak saya Sabah ini. Masuk ke sekolah, mesti ada masnya. Doktor, saya beli vaksin, mesti injek orang-orang kita Sabah ini. Supaya selamat. Betul tak? Itu keutamaan. Tapi kita tidak kira umat bangsa. Siapa cakap saya tidak kerja sama dengan orang Kuala Lumpur? Dengan kerajaan persekutuan. Saya sudah kerja sama dengan semua orang daripada persekutuan. Si Mahathir, si Anwar, Dola Brawi, si Mayudin, Hamzah Zainuddin, yang berucap di Tuaran dengan si John Huston, besok kita jadi kerajaan, saya akan antar kumpit-kumpit. John Huston. Pasal apa si Hamzah berucap? Waktu itu dia Menteri Dalam Negeri. Dia boleh bicara. Oh banyak PTI di sempurna. Apa dia ingat saya yang berkuasa? Yang berkuasa polis. Yang berkuasa jabatan pendaftaran. Persekutuan. Main tuduh orang saja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Bila kita lihat perjalanan kita di bumi Sabah ini. Bayangkan hari ini
yang termiskin umat di Malaysia di Sabah. Sabah ini kaya, tapi rakyatnya miskin. Kaya dengan gas, kaya dengan minyak, kaya dengan kelapa sawit, kaya dengan kayu balak, kaya dengan emas, kaya dengan rasuah. Serba segi. Bukan hanya pengangguran, bukan hanya kaya dengan emas, bukan hanya kaya dengan minyak. Rupa-rupanya Sabah ini kaya dengan rasuah. Apa yang saya buat? Masa kita ketua menteri, masa kita kerajaan, saya letak pengarah SPRM si Puat, anak tuaran, masih hidup lagi. SPRM si Puat nama dia ini. Tanya dia, masih hidup dia, pengarah SPRM. Apa saya buat? Saya letak di jabatan ketua menteri, pegawai SPRM. Saya letak di Kementerian Keuangan, pegawai SPRM. Tidak pernah ketua menteri letak di jabatannya supaya dipantau rasuah. Apa 2 bulan saya perintah, ada saya ambil kayu balak. 2 bulan saya perintah, ada saya ambil projek Penbonyo. Petunjuk Tuhan kepada umat di Tuaran ini. Sebelum pilihan raya sudah keluar video mereka ini. Betul kan? Video apa yang keluar? Kita sudah dapat diam-diam, lailo, lailo. Lailo dalam bahasa orang putih, dalam bahasa Melayu, diam-diam. Kau dapat diam-diam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kaya. Kaya dengan kayu. 2024, 21 November. Jawapan bertulis yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Ketua Menteri Ajiji. Di persidangan Dewan Undangan Sabah Mesyuarat ketiga, panggal kelima Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-16. Yang tanya soalan bertulis dijawabnya yang berhormat Tuan Syarifuddin Hatta Marutai bertanya kepada Ketua Menteri, berapa syarikat kayu balak yang diberikan lesen sedang beroperasi dan berapa juta hektar yang telah diluluskan untuk membalak di seluruh Sabah termasuk di kawasan tanah Yayasan Sabah. Untuk makluman ahli yang berhormat dari Marutai serta Dewan yang mulia ini, Kerajaan Negeri Sabah telah mengulurkan sebanyak 43 lesen. Panjang tempoh kuat kasa antara 30 tahun hingga 100 tahun. 30 tahun dengan 100 tahun. Dijawabnya sama saya. Lepas itu, yaitu bukan setakat itu termasuk 33 lesen Sustainable Forest Management License Agreement dan 10 lesen konsesi untuk mengurus, menjaga, mentadbir lebih kurang 1,4 juta hektar kawasan hutan simpan di Sabah termasuk kawasan lesen Yayasan Sabah. Ini tahun lalu. Bagi operasi pembalakan jangka pendek pula, iaitu bagi tempoh tahun 2003 sehingga November 2024, kelulusan lesen pembalakan jangka pendek dalam kawasan tanah kerajaan di luar hutan simpan menerusi lesen borang 1 adalah seluas 32,000 hektar. Hampir 100,000 ekar si Ajiji luluskan. Saya tanya dia di Dewan, 32,000 hektar tanah yang kau luluskan ini bagi dengan syarikat. Siapa ini punya syarikat? Apa ini? Tebang kayu kah? Tanam getah kah? Tanam kelapa sawit kah? Senang soalannya. Apa jawaban si Ajiji? Ini jawaban bertulis. Saya tanya soal jawaban bertulis. Yang berhormat Sinalang, saya tiada ada fakta. Saya akan jawab secara bertulis. Soalan bertulis dijawab juga dengan jawapan bertulis. 5 tahun kau ketua menteri. 13 tahun kau jadi Menteri Barisan Nasional. Takkan perkara ini
tidak kau boleh maklum kepada Dewan yang mulia ni. Besok saya kerajaan, saya akan siasat ke mana 100,000 hektar, siapa syarikat yang dibagi ini. Ini hak rakyat, bukan hak saya. Jangan orang Sabah pengucut, penakut memperjuangkan kamu punya hak ini. Bayangkan anak-anak kita ini. Pengangguran yang paling tertinggi di Malaysia. Wilayah yang kaya, rakyatnya miskin. Pasal apa rakyat miskin? Siapa yang kaya ini? Pasal apa kita miskin? Pasal apa ada rasuah? Pasal apa ada penyelewengan? Pasal tindakan undang-undang tidak dapat diambil. Pasal apa tidak dapat diambil? Pasal umat, penyakit yang terbesar di Sabah ini, orang Sabah berpecah. Berpecah pasal apa? Pasal kaum. Berpecah pasal apa? Agama. Berpecah pasal apa? Bangsa. Berpecah pasal apa? Daerah. Bukan setekat itu kita berpecah. Kita dipecah. Dipecah oleh siapa? Parti-parti daripada Semenanjung. Bukan kita hanya dipecah daripada parti-parti Semenanjung. Kita juga dipecah oleh parti-parti di Sabah ini. Betul kan? 4 hari lalu, saya di Petagas. Bila di Petagas, saya nampak keadaan di Petagas. Yang bertanding calon apa itu? PKR. Abangnya calon gajah. Siawangan Mat Syah. Adik-beradik berpecah, yang satu PKR, yang satu gajah. Mau diundi gajah? Kemana gajah ini mau bawa orang Sabah ini, negeri Sabah ini? La haula wala quwata. Umat tidak sedar itu nafsu itu. Tidak ada landasan bagi mereka bertanding bebas, bertanding cinta, bertanding parti ASNO, bertanding parti apa? Impian. Parti apa? Rumpun. Jomo sama te rumpun apa lagi itu? Mana umat ini? Pasal itu kita katakan kita membina bumi Sabah ini. We are not building race, we are not building region, we are building Sabahan and Sabah. Pasal apa? Penting kepada anak-anak kita. Bukan saya. Saya cukup makan ini. Boleh tidur ini. Mantan Menteri Kanan, mantan naib presiden. Tinggi lagi jawatan saya dalam UMNO daripada semua orang ini. Bukan Tun Mustafa, bukan Tun Sukaran, bukan Tun Musa, bukan Ajiji. Paling tinggi pegang jawatan dalam UMNO, presiden warisan. Tapi kita berpecah-pecah, dipecah kita. Tun Mustafa ditumbangkan oleh si Puat sama si Haris. Pasal apa Tun Mustafa ditumbangkan? ASNO ditumbangkan oleh Berjaya. Pasal 5% cukai Petronas. Persekutuan tidak setuju. Tahun 1974 diperkenalkan Petroleum Development Act. Akta Petronas. Di mana mereka ambil 95% hak kita, minyak kita, gas kita di Laut Cina Selatan. 6 dekade. 6 dekade. 20 tahun. Bukan 1 tahun. Maka dengan itu kita nampak bagaimana keadaannya. Tun Mustafa tidak setuju, ditumbangkan. Lepas itu pula datang Datuk Haris sama Tun Puat. Ditumbangkan oleh orang Sabah. PBS si Pairin. Betul tak? Orang Sabah tumbangkan Sabah. Lepas itu menumbangkan pula siapa dia? Si Pairin ditumbangkan oleh orang Sabah.
UMNO, termasuk saya, naib presiden juga menumbangkan PBS. Sampai bila kita sedar ini? Sampai bila kita insaf ini? Jadi alat kita? Datuk Muluk, mantan MP Labuan ini. Coba berdiri kau, Datuk Muluk. Kamu nampak orangnya handsome. Champion lagi veteran, berlari. Dapat nombor 1 dalam pertandingan antarabangsa. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, daripada awal sampai bila Tun Mustafa, Tun Fuad, J. Sundang membentuk bersama dengan Ketua Menteri Malaya waktu itu, almarhum Tunku Rahman, supaya orang Sabah bebas. Bebas apa? Independen. Independen apa? Dari penjajah. Penjajah apa? British. Betul tak? Bila kita mau keluar daripada penjajahan British, apa niat Tun Mustafa? Apa niat Tun Fuad? Apa niat orang Sabah? Supaya kita mempunyai hak. Kita mempunyai otonomi. Kuasa kita tentang kehidupan kita dalam masa depan. Ada kuasa kita? Bayangkan, apa kamu ingat calon DAP ada kuasanya? Apa kamu ingat calon UMNO ada kuasanya? Tanda tangan watika mau bertanding pun, tunggu si Zahid Said. Tanda tangan bertanding atas tiket PKR, tunggu si Anwar Said. Tanda tangan bertanding atas tiket Bersatu, tunggu si Mahyudin Said. Kau tunggu apa? Mau orang Kuala Lumpur Said. Kalau kau bertanding parti warisan, presidennya yang Said orang Sabah. Kuasa apa yang kamu ada? Pasal itu bila kita kerajaan, saya sudah nyatakan kepada Tun Mahathir, Pakatan Harapan plus warisan. Saya tidak mau masuk Pakatan Harapan. Pasal apa saya tidak mau masuk Pakatan Harapan? Pasal di situ ada gabungan berapa parti. Ada PKR, ada DAP, ada Amanah, ada Bersatu. 4 parti mau campur dengan warisan. Kalau berundi, kalah saya itu. Kuasa apa yang saya ada? Pasal itu saya beritahu, saya mesti ada kebebasan memutuskan kemana warisan mau berjalan. Pasal warisan ialah suara rakyat Sabah, bukan suara gabungan-gabungan. Puas sudah kita bergabung ini. Saya bergabung dengan Mahathir, Lim Kit Siang, Kapal Singh, macam-macam. Si Pairin, si Jepri. Semua itu saya bergabung. Bergabung dengan BN. Bergabung dengan PH. Saya bantu si Mahathir. Sampai kali kedua dia jadi Perdana Menteri. Tumbangkan BN. Pasal apa kita tumbangkan BN? Saya mantan menteri. Kanan, bukan kiri. Naib Presiden UMNO. Bersuara di kabinet tentang 1MDB. Oh, bersuara terus tidak boleh melawan Perdana Menteri. Waktu itu si Najim. Saya maklumkan dia. Dia masih hidup. Yang amat berhormat, kuasamu untuk lantik saya jadi menteri. Tapi saya tidak boleh duduk dalam kabinet selaku menteri kalau orang Sabah tidak undi saya. Saya duduk di sini oleh kerana orang Sabah yang mengundi saya, bukan menteri yang mengundi saya itu. There must be clarity in our mind. You are there as a wakil rakyat, not because of you, but because of rakyat yang undi kamu itu. Besok calon-calon yang ada, jangan besok jadi YB, kamu tutup kamu punya rumah. Buka. Kamu bukan milih lagi bini kamu itu. Masih kamu ada istri. Tapi you become public property. Serve the people. Don't serve your family. Don't only serve your own greed, desire. Jangan hanya gunakan keuangan kerajaan untuk keselesaan.
Rakyat menderita jalan balubang, sia jiji beli kereta mahal-mahal. Dia saja yang seronok naik kereta. Sama drivernya, sama bodyguardnya, 3 orang. Kalau dia gunakan duit itu belanja jalan raya, 4 juta rakyat Sabah yang senang. Bukan 3 orang dalam kereta itu. Belanjawan. Belanjawan apa ini? Belanjawan tahun ini saja. 500 juta ringgit untuk baik jalan. 500 juta. Kemana duit ini? Bila dekat pilihan raya baru sibuk traktor. Saya pergi Kudat, limpas di Tuaran, limpas Kota Bulut, baik tampal jalan-jalan. Kenapa tidak ditampal tahun pertama? Pasal pilihan raya dekat, gunakan duit tampal. Pasal kita mau undi itu. Supaya rakyat nampak. Kemana umat ini membawa ini? 1 tahun kita jadi kerajaan. Tanya apa yang saya buat? Si Jepri 5 tahun timbalan ketua menteri. Saya turun ke Tambunan. 480 gram tanah saya bagi kepada orang dusun di Tambunan itu. Si Jepri 5 tahun timbalan ketua menteri. Ada kamu nampak di baginya gram tanah? Di Tambunan. 2.800 gram tanah. Saya bagi kepada orang dusun di Keningau. Bukan orang sempurna itu. Orang dusun Keningau saya bagi. 2.800 gram tanah saya bagi. Saya mensukan community title. Bagi grant kepada umat yang berhak untuk mendapat tanah. Besok kita kerajaan, saya pastikan orang Tuaran mesti dapat tanah di Tuaran ini. Jangan bagi dengan orang lain. Ada hak orang Tuaran, bagi dengan orang Tuaran. Jangan hanya bagi dengan syarikat-syarikat. Betul tak? Bagi tadi jawapan beribu ekar, berjuta ekar syarikat yang dapat. Orang kampung minta 5 ekar, 1 ekar, tunggu dulu. Ada sain, sila ambil tindakan. Ya tindakan kau paham, tidak lulus sudah itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian. Pasal itu, bila kita mau, apa yang kita nakkan? Besok kita memerintah, saya mau kerajaan yang bersih. Clean government. Tidak mau rasuah. Pasal rasuah ini penyakit besar selain daripada perpecahan kita. Kita perlu elakkan, bayangkan berbilion duit. 5 tahun mereka perintah, di mana duit ini? Kemana duit ini dibawa ini? Pasal itulah petunjuk Tuhan, mineral yang ada bukan setakat mineral, kayu balak yang ada, projek-projek Pen Borneo yang ada. Oh itu salah Datuk Sapi itu. Pen Borneo lambat, salah saya. Jalan Balubang lambat, salah saya. Elektrik padam, salah saya. Dorang curi duit, salah saya. Bagus itu. Kemana umat ini? 5 Perdana Menteri depan si Anwar Ibrahim. You are the 5th Prime Minister. Sarawak sudah siap. 5 Perdana Menteri. Dari si Najib, dari si Mahyudin, dari Ismail Sabri sampai Anwar Ibrahim. Jalan masih tidak siap. Kalau kamu pergi si Pitang, dorang janjikan akan siap tahun 2026. Tidak siap. Tidak berjalan. Saya nampak, sudah berapa kali saya pergi Sindumin. Saya di Sindumin, pergi Sipitang. Bukan Pen Borneo saja tidak siap, SFI pun siap. Masa kita kerajaan, Sabah Forest Industry, saya hidupkan. Punya banyak kayu termahal di dunia, kayu akasia yang boleh buat kertas, berada di Sipitang, di Sabah. Bukan di China, bukan di Jepun, bukan di Hong Kong, bukan di Semenanjung, bukan di Pakistan, bukan di India, bukan United Kingdom, bukan di Amerika. Tapi kayu yang paling baik untuk buat kertas, tisu bernilai terletak di Sabah. Hari ini ke mana SFI?
Bukan lagi milik kerajaan Sabah. Sudah milik bank. Berutang hampir 3 bilion kepada bank. Utang kepada kontraktor. Kau ambil video, kau tangkap baik-baik itu, kau kasih sama orang. Betul ke tidak betul? Waktu kita kerajaan, saya selamatkan 2,000 lebih orang-orang daripada Sipitang. Bagi gaji, kilang tidak berfungsi. Pasal apa? Saya sudah runding dengan satu syarikat daripada China, Shenzhen. Mereka boleh mampu membayar 3 bilion utang di bank. Lepas itu saya beritahu saham Sabah tidak ada. Satu sen pun tidak ada. Kita kosong pasal sudah dalam bank. Bank yang punya. Saya beritahu dengan syarikat, kau bayar utang 3 bilion, ada utang 1,5 bilion, kontraktor yang tidak pernah dibayar, bayar. Dan waktu itu saya bagi gaji dengan orang-orang Sabah di Sipitang. Sekarang ini hilang sudah 2,000 lebih orang di Sipitang. Saya yakin pilihan raya ini beribu orang, bukan hanya pekerjanya, anak istrinya akan mengundi parti warisan di Sipitang itu. Bukan setakat kayunya hilang, baru-baru ini bila saya ke Sindumin, besi karat pun hilang. Tidak tahu dong jual ke mana. La haula wala quwata. Harta Sabah ini, kekayaan Sabah ini, kehidupan umat orang Sabah ini. Apa yang kita nampak itu? Kamu tidak nampak benda ini, kamu tidak dapat maklumatnya. Bayangkan hari ini, bangunan Yayasan Sabah tidak dipenuhi. Bangunan Wisma Tun Fuad kosong. Tidak diguna. Sabah Development Bank punya pejabat dulu di situ. Dorang pindah pergi mana? Di Kota Kinabalu. Hapsing punya bangunan. Boleh pula dorang pindah ke bangunan Hapsing. Belanja berapa sewanya itu? Berjuta itu. Kenapa duit yang berjuta ini kita tidak gunakan untuk bagi baik bangunan? Yayasan Sabah, Wisma Tun Fuad, itu bangunan kerajaan. Yang kau sewa sampai berjuta, pasal ada di tengah-tengah Kota Kinabalu. Besok kita kerajaan, saya akan renovate Wisma Tun Fuad, gunakan sebaiknya untuk pejabat-pejabat kerajaan. Jangan buat pembaziran. No leakages, no wastage. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormati sekalian. Pasal itu, bila kita jadi kerajaan, saya sudah umumkan, bersuara saya di parlimen. Ada sekolah, tidak ada tandas. Ada sekolah, ada tandas, tapi tidak ada air. Ada sekolah di Kota Marudu dahulu, tidak ada elektrik, tapi komputer ada. Di Sempurna saya lawat dahulu. Bila saya melawat ke Sempurna Pulau, komputer disimpan di storeroom. Saya tanya, kenapa kau simpan di storeroom? Datuk Seri tidak ada elektrik. Datuk Seri tidak ada connectivity. Hari ini 7 pulau di Sempurna saya sudah pasang solar. Sudah ada elektrik pulau-pulau. Di Lihak-Lihak, di Larapan, di Menampilik. Kamu pergi Sempurna. Kamu pergi Sempurna, kotor itu. Terkotor di dunia. Yang jaga majelis daerah AJJ bukan saya, bah. Kau yang lantik pegawai daerah. Kau yang lantik pegawai-pegawai majelis daerah. Kenapa kau tidak bagi arahan? Besok saya kerajaan, dorang tidak bagi bersih. Saya akan ambil tindakan dengan pegawai-pegawai itu. Betul tak? Besok kita kerajaan, saya akan tubuhkan Kementerian Pelajaran. Dan saya tidak akan diam. Tahun depan, Kerajaan Madani luluskan 60 bilion
untuk Kementerian Pelajaran. Sudah saya bersuara di parlimen, dorang tidak dengar. Besok kerajaan ada Kementerian Pelajaran Sabah. Saya akan senaraikan dari Banggi sampai Kasibatik. Mana sekolah yang berpapan? Mana sekolah yang mana sudah ini? Oh, ini sekolah Kementerian Pelajaran. Kamu nampak ini. Sekolah dorang di Kuala Lumpur sudah simen semuanya itu. Ada swimming pool lagi. Oh, sekolah kita jangan bilang ada swimming pool. Saya pergi Long Pasir, saya tanya guru, ada tandas, saya mau pergi tandas ini. Datuk Seri tidak ada tandas. Waktu itu saya ketua menteri. Masih hidup Dr. Yusuf yang melompat itu. Saya tanya, kemana anak-anak kita kalau mau pergi tandas? Pergi hutan. Bayangkan keadaan berlaku di bumi Sabah. 6 dekade, 60 tahun. Kita merdeka masih dalam keadaan yang begitu daib sekolah-sekolah kita. Besok kerajaan warisan memerintah, bukan ahli parlimen, bukan adun yang bersuara, tapi kerajaan Sabah dengan Kementerian Pelajaran Persekutuan dan Kementerian Pelajaran Sabah akan bersuara bagi pihak umat Sabah. Mana sekolah? Belanja duit 60 bilion to the people in needs. Kawasan yang amat memerlukan. Jangan bagi duit kepada kawasan yang sudah bersimin, berswimming pool. Komputer boleh dipakai. Gunakan duit 60 bilion yang akan datang. Besok saya akan bangkitkan dengan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya mau berbilion duit belanja kepada pelajar-pelajar kita, sekolah-sekolah kita. Jangan takut begini, ampun juga. Kita perjuangkan hak kita ini. Saya juga turut meluluskan belanjawan itu. Takkan kita tidak boleh minta duit itu. Karena itu merupakan tanggung jawab persekutuan. Bila kita tanda tangan perjanjian 63 Tun Mustafa Tun Puat, apa yang dijanjikan depan Ratu Elizabeth? Kerajaan persekutuan tanggung jawabnya pelajaran. Kerajaan persekutuan tanggung jawabnya kesihatan. Kerajaan persekutuan tanggung jawabnya keselamatan. Armed Forces. Apa ada negeri Sabah lantik guru? Pernah mereka melantik guru? Pernah mereka melantik doktor? Pernah orang melantik polis? Yang polis di sini mendengar ucapan saya ini, yang melantik mereka kerajaan persekutuan. Pasal apa? Itu tanggung jawab kerajaan persekutuan. Jangan ada orang cakap, kami sudah belanja berbilion untuk sekolah di Sabah, sekolah, hospital di Sabah, dan itulah 40%. 40% lain itu. Ada sekolah kamu buat di Perlis. Ada universiti buat di mana? Di Selangor. Balai Polis Bukit Aman kamu buat. Adakah Bukit Aman dapat 40%? Selangor tidak ada. Yang ada 40% hanya wilayah Sabah saja. Sarawak pun tidak ada. Perlis tidak ada. Yang dibelanja orang balai polis, hospital, pelajaran. Orang cakap inilah berbilion kami belanja. Itulah 40%. Besok kita jadi kerajaan. Saya tidak mau mereka gunakan 40% itu. Mereka akan decide which project. Mana project yang mereka akan buat. Saya mau 40% kembalikan ke pemerintah Sabah. Dan kami tahu apa project, apa keperluan orang Sabah ini. Don't take the money. You decide on us. What sort of project you want to do? We can decide on our own. What sort of project we can do for the people in needs in Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Dengan itu saya juga berharap banyak perkara yang saya nak suarakan. Bayangkan, Kementerian Kesihatan kita nak wujudkan. Pasal itu saya juga turut meletak Datuk Dr. Joseph Lee. Pasal kita perlu doktor.
Kita perlu Kementerian Kesehatan. Kamu bayangkan di Sabah ini, kamu punya obat Panadol, kamu punya obat penisilin, kamu tahu dibuat di mana itu? Di Semenanjung itu. Kilangnya di mana? Negeri Sembilan. Kilangnya di mana? Di Petaling Jaya. Kilangnya di mana? Di Melaka. Kalau orang Melaka boleh buat kilang Negeri Sembilan, boleh buat kilang obat, masakan kita di Sabah tidak boleh buat obat. Kalau kita buat obat, obat itu jauh murah untuk orang-orang Keningau, orang Nambawan, karena obat itu dikeluarkan di bumi Sabah ini. Generic medicine. Generic medicine orang bilang. Bukan lagi obat daripada Jerman. Bukan obat dari Jepun. Generic medicine yang ada itu. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian. Dan bila kita ada kilang, sudah pasti anak-anak kita yang akan ada pulang pekerjaan. Bayangkan pengangguran yang tertinggi di Malaysia hari ini di Sabah ini. Saya tanya JRS, apa yang kau buat 5 tahun ini? Hampir 300,000 anak-anak kita terpaksa berhijrah ke Semenanjung. Cari apa? Cari kerja. Jadi apa? Kerja di hotel, kerja security guard, kerja kilang, jadi driver. Kemana anak-anak kita ini? Kebimbangan saya. Ada saya dipahamkan betul atau tidak? Sehingga bukan hanya kerja di merata tempat di kilang, ada sudah anak-anak kita jadi pelacur. La haula wala quwata. Pasal itu yang menjadikan saya, tuan-tuan dan puan-puan, orang Sabah pada hari ini perlu berpadu, bersatu untuk tumbangkan bukan hanya JRS, pati-pati daripada Semenanjung, tumbangkan mereka. UMNO, Pakatan Harapan, bersatu, jangan orang Sabah bagi sama mereka ini. Kamu punya kursi, kamu bagi. Warisan bertanding di Johor, warisan bertanding di Semenanjung. Orang bilang kacau. Kalau kita bertanding di Semenanjung, kacau. Kalau dong bertanding di Sabah, tidak kacau kayak itu. Bagus itu. Kemana hak kita ini? Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian. Besok kita jadi kerajaan. Sudah ada kereta api daripada masa saya ketua menteri lancarkan daripada Tenem Malalap itu. Batu asas saya beritahu start dari Keningau connectivity tahun 1940-an sudah ada kereta api lainnya di Tawau itu. Waktu British mengangkat segala kayu arang itu. Coal diantar ke Amerika Syarikat itu. Besok kita kerajaan, kita akan buat bena untuk dari Tawau, Sendakan, Tenem, sampai Keningau, sampai ke Kudat itu. Kenapa tidak boleh? Di Sarawak nak mau buat, di Semenanjung boleh buat. Bukan kereta api lagi apa di Semenanjung, kereta api laju lagi. Yang kereta api kita sekarang ini, dari Popot sampai ke Kapayan itu, laju lagi Karabau itu. Saya sudah berbincang dengan pelabur daripada China, kontraktor, bukan pelabur, kontraktor. Mereka boleh membina kereta api ini dalam jangka masa tidak sampai 1 penggal. Pasal China kontraktor dia cekap. Pelabuhan di Kudat ini. Dia beritahu dengan saya, mereka boleh buat dalam jangka masa cuma 3 tahun saja. Masakan tidak boleh buat pelabuhan. Pasal apa saya mau buat pelabuhan di Kudat? Pasal paling banyak termiskin di Pitas, di Kota Marudu, di Bangi. Tapi tuan-tuan selain dari itu, pasal apa kita mau buat di Kudat? Di Sipanggar ini jam sudah ini. Betul gak? Perancangan apa kerajaan ini? Disitulah IPP, disitulah Sipanggar dari segi naval base-nya, disitulah juga universitinya, di situ juga pentadbiran kerajaan negeri. We must disperse development, balance development.
Sabah ini pasal apa? Kalau kita ada pelabuhan di Kudat, dekat dengan China, dekat dengan Jepun, dekat dengan Hong Kong. Orang tidak akan singgah ke Bintulu itu. Orang tidak akan refuel tangki minyak ke Singapura. Mereka akan berhenti maintenance of kapal di Kudat. Dulu saya pakai kerajaan, tahun 1970-an, 80-an, sudah ada Sabah Shipyard di Labuan itu. Mulung? Repair kapal, maintenance of ship. Jadi kalau ada di Kudat bukan hanya untuk membolehkan barang besok kita antar ke China murah. Barang besok datang dari Hong Kong, datang dari Jepun sampai ke Sabah murah. Pasal dekat dengan Kudat. Dengan China. Bayangkan hari ini, orang Sabah mengimport beras, beli beras. Dari mana kamu punya beras ini? Dari Vietnam ini. Kalau kita lihat dari Vietnam itu, berasnya kita beli dari Vietnam, lepas itu bawa kapal, terus ke Port Kelang. Tidak singgah ke Kuching, tidak singgah ke Kota Kinabalu. Sampai di Port Kelang, dibungkus. Siapa yang membungkus? Bernas. Kenapa tidak dibungkus di Kota Kinabalu? Pasal syarikat Bernas, ibu pejabatnya di Kuala Lumpur. Lepas saja beras itu dibungkus, diantar balik pergi Kota Kinabalu sama Kuching. Berpusing balik Laut Cina Selatan sampai ke Port Kelang. Lepas itu antar balik pula pergi Kota Kinabalu sama Kuching. Nasib beras itu tidak pening kepalanya itu. Besok kita perintah kita tidak akan bergantung dengan beras daripada Vietnam. Saya sudah kenal pasti ada 10.000 ekar yang ada di terusan sapi. Waktu saya kerajaan, saya sudah pergi kampung itu. Di Telupin. Apa yang saya nampak? 10.000 ekar, 6.000 ekar sesuai untuk tanam padi. Untuk membolehkan kita bukan hanya bergantung pengimportan beras yang ada. Dan saya sudah bagi bantuan. Masa kerajaan, saya letak 20 juta di Sabah Kredit untuk bagi orang-orang dari Tambunan, dari Long Pasir, tanam padi bukit. Sekarang banyak padi bukit dari Long Pasir ini. Pedalaman itu. Siapa yang buat? Bukan si Jeffrey itu. Warisan punya kerajaan itu. Waktu saya ketua menteri, menteri keuangan, hasil Sabah tahun 2019 4,7 bilion. Hari ini CIJJ bentangkan 6,7 bilion. Meningkat 2 bilion. Dari mana dia dapat 2 bilion itu? Saya letak cukai kepada Petronas 500, itu bukan dia yang buat itu. Hai, saya ni ahli ekonomi, Pak. Saya tahu itu. 4,7 bilion, bila warisan perintah, saya bagi tahu dengan si Zaleha, Peguam Negeri, kau letak kita ubah supaya sales tax kepada Petronas 5%. Hari ini kerajaan Sabah kalau harga $70 per barrel boleh dapat hasil 3 bilion, 2 bilion lebih. Tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita akan mendapatkan keadaan yang ada pada hari ini. Pasal apa saya minta orang Sabah pertahankan hak kamu? Bayangkan hari ini 40%. Tidak pernah dalam mana tempat di dunia apa yang terkandung dalam perlembagaan, hak rakyat dalam perlembagaan kena bawa pergi mahkamah. Betul tak? Menuntut hak kita bawa pergi mahkamah. Biasa ni kalau kita menuntut hak kita terus bagi saja. Pasal perlembagaan. Ini mau tuntut dalam perlembagaan. Lepas itu mahkamah putuskan bagi balik dengan Sabah. Tapi Anwar Ibrahim bilang runding-runding. Masa saya ketua menteri saya bagi tahu dengan BKLU.
18 hari bulan November 2019 batalkan jawatan kuasa rundingan. Tubuh jawatan kuasa pelaksanaan perjanjian 63. Amir Zan, kau menteri, kau cek itu, kau baca itu. Apa yang terkandung dalam perlembagaan itu. Dalam perlembagaan diputuskan. Apa yang diputuskan? Hak Sabah gas elektrik. Pasal itu Petros sudah ada di Sarawak. Kita ini tidak ada. Sarawak sudah ada tunggasnya. Sabah belum ada tunggasnya. Sudah diputuskan 2019. Besok kita kerajaan, saya mau supaya kita ada kilang buat tunggas untuk anak-anak kerja di bumi Sabah ini. Kalau Sarawak boleh buat, masakan kita tidak boleh buat? Kena pikir dengan baik. Bukan kita tidak boleh melaksanakannya. Tunggas yang ada. Bukan setakat tunggas minyak di Kimanis. Bus stop saja. Minyak gas ini. Keputusan kabinet hari ini perlantikan Pesuruhjaya Kehakiman sudah terletak kepada Sabah, Sarawak. Otonomi Hakim Besar Sabah, Sarawak terletak sekarang di Sabah ini. Tidak ada kuasa lagi Hakim Besar negara Malaysia. Sudah ada otonomi di Sabah. Kalau ada kes termasuk 40% tidak didengar di Kuala Lumpur. Sudah dengar di Kota Kinabalu. Ibu pejabat kehakiman Hakim Besar Sabah Sarawak bukan lagi di Kuching. Saya minta pindah. Waktu itu Tun Richard Melanjun. Sekarang ini ibu pejabatnya terletak di bumi Sabah ini. Hadirin yang dirahmati sekalian. Saya sudah sebut satu persatu koridor industri pertanian. Di mana kita buat makanannya. Di situ saya akan edarkan semuanya. Di Kaningau kilang minyak masak jenamanya Onsoi. Tapi tidak dapat dibuat. Rupanya bukan Onsoi. Di Tawau sudah ada BES. Sudah ada berapa puluh orang Tawau, anak Sabah balik dari Semenanjung, kerja balik pergi Tawau. Pasal sudah ada kilang minyak masak itu. Besok kita kerajaan saya akan buat kilang balik. Hidupkan di Keningau. Pasal apa hidupkan Keningau? Pasal kita ada kelapa sawit ini. Kenapa Pulau Petaling Jaya ada kilang minyak masak? Ada kamu nampak dorong tanam kelapa sawit di Petaling Jaya? Bila saya lawat kilang, di mana kau dapat minyak? Dari Sabah. Kita punya minyak dorang yang proses. Lepas itu kita beli minyak pula daripada Kuala Lumpur. Minyak kita itu. Dupangai nalah hati itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya ingat semuanya jelas di Sipitang, saya akan kembalikan balik. Ya. Dan saya sudah minta dengan rakan saya, Datuk Daryl Liking, Yayasan Sabah mantapkan keuangannya. Besok cukup duit, kita bagi beasiswa sama anak-anak Sabah. Jadi kamu tidak perlu lagi bimbang. Masuk universiti berutang. Bukan masuk poket saya ini. Di Beaufort, di Sepitang, di Keningau, di Kimanis, di Tuaran pun ada. Semuanya kita akan rancang dengan baik. Cuma kita gunakan 25 daerah yang ada berdasarkan parlimen. Tapi saya tidak sebutkan panjang-panjang. Pasal saya tahu ada juga kawasan-kawasan Nabawan contohnya. Pada laman sana. Yang perlu diurus dengan baik. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan. Pastikan. Undilah calon-calon kita ini. Mantan DO. Ada pengalaman. Mantan DO ini. Dulu EDU sempurna, kan di Sempurna kau dulu bertugas itu. Waktu kau EDU di Sempurna, berapa tahun saja jadi MP Adun, ada saya minta sama kamu tanah 1 ekar, tidak ada itu. Wallahi wabillahi watallahi.
Jadi parlimen berpuluh tahun, 1 ekar tanah pun saya tidak minta. Tapi saya beli kalau ada. Itu hak rakyat itu. Tuan-tuan dan puan-puan. Masakan mantan Dio tidak boleh menang. Kalau si Pairin boleh tumbangkan di Tambunan, masakan si Jiji tidak boleh tumbangkan Sulaiman ini. Boleh. Ali Asgar, saya yakin kali ini Pantai Dalin boleh menang. Bagi ruang. Seorang anak muda lagi Pak ini. Bukan 79 tahun. Bukan 100 tahun. Betul gak? Masih muda lagi. Doktor ada. Saibin pun orang baru. Bayangkan, yang kita letak calon untuk parti warisan bertanding 73 kursi, 4 hakim, 1 duta, 6 PhD holder, Peguam 4, 16 engineer. Kami paparkan untuk orang Sabah, undilah orang Sabah yang ada pengalaman, yang ada pendidikan, yang ada kebolehan untuk mentadbir Sabah ini. Ada kamu nampak? Ada kamu nampak senarai JRS dari atas sampai ke bawah bervideo itu. Rasuah itu. Betul gak? Saibin, Nikiulo, tumbangkan si John Huston ini. Boleh kan? Kan tidak boleh. Boleh itu. Masakan tidak boleh ini. Kena yakin ini. Pasal apa kita pertahankan hak kita? Pasal itu saya beritahu. It is time for us to be united. Masanya sampai untuk orang Sabah bergabung, bersatu, tegas, berani untuk mempertahankan hak kita di bumi Sabah ini. Don't be a coward. Jangan penakut mempertahankan kamu punya hak ini. Saya turut bersama, tawarkan diri saya, walaupun saya ditawarkan jadi macam-macam sudah ini. Calon Perdana Menteri ke-9, Mahathir datang ke kediaman saya. Mat Sabu datang, Guan Eng datang masih hidup. Kaulah calon ke-9. Buat apa saya mau ke-9? Kaulah timbalan Perdana Menteri. Saya sudah bagi tahu, saya bantu dengan mereka kerjasama 30 tahun di Kuala Lumpur. Saya mau balik pergi Sabah untuk bantu rakyat Sabah. Hari ini orang Sabah minta sama orang Sabah, undilah untuk selamatkan Sabah. Hadirin yang dihormati sekalian, yang bertanding di Sabah ini UMNO, yang bertanding di Sabah ini PKR, yang bertanding di Sabah ini DAP. Si Mahathir mau kasih mati UMNO. Si Mahyudin mau kasih mati DAP, PKR. Betul gak? Yang orang Sabah mau kasih hidup. Lupa ngailah hati itu. Kena berani. Orang muda mesti berani untuk masa depan kamu, bukan masa depan saya. Turun ramai-ramai, undi parti warisan Sabah ini. Kita akan lawan parti-parti dari Semenanjung. Penting kepada kita orang Sabah bersatu, tidak kira bangsa, tidak kira agama. Pasal kita mau pastikan anak-anak kita, masa depan mereka jauh baik. Bayangkan anak ini. Sekolah kau. Sekolah. Orang muda semua ini. Ya? Pastikan
Orang Sabah minta sama orang Sabah tidak bagi. Untuk selamatkan Sabah, jangan bagi parti UMNO, jangan bagi parti PKR, jangan bagi parti daripada Semenanjung. Boleh? Di Sabah kita perintah, di Kuala Lumpur kita kerjasama. Jangan undi parti kerjasama dengan Kuala Lumpur di Sabah ini. Betul kan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Pasal apa kita takut memperjuangkan hak kita? Pasal apa kita gentar, takut memperjuangkan hak kita? Dapat, nanti kita bergambar lepas ini. Saya mau berucap. Jangan berpecah. Sampai ketikanya kita berpadu, bersatu. Pasal ini kita punya ini Sabah. Bukan kita tidak mau kerjasama dengan lain. Bayangkan di Kuala Lumpur besok kita kerajaan. Di Kuala Lumpur saya kerjasama sama dorang. Sampai sekarang saya sokong si Anwar. Tapi di Sabah ini minta maaf. Saya mau takbir Sabah untuk masa depan anak-anak Sabah ini. Salah ke itu? Salah dalam perlembagaan? Apa kalau kamu tidak undi BN? Berdosa? Salah undang-undang? Tidak ada undang-undang di Malaysia ini. Kalau tidak undi BN, ditangkap. Salah. Kalau tidak undi Pakatan Harapan, mau bergaduh. Bukan kita mau gaduh. Kami punya hak ini. Minyak kami punya. Betul tak? Apa kamu nampak di Kuala Lumpur Putrajaya pernah padam lampu? Putrajaya tidak ada air. Pernah kamu nampak? Di Tuarani ada yang tidak ada air ini. Betul tak? Jiji. Hadirin yang dirahmati sekalian. Saya harap sungguh seperti saya nyatakan, don't be a coward. Jangan jadi penakut. Mesti berani. Jangan gentar. Jangan takut. We must be brave to fight for our right. Boleh? Bagi undi itu. Kepada siapa? Bukan berat ini. Orang Sabah minta sama orang Sabah bukan berat ini. Berat apa itu? Berat lagi handphone kau angkat itu. Tanganmu besok bila kau datang mengundi 29, tangan ini untuk mengangkat pen. Pen tidak berat, handphone lagi berat. Jangan hanya angkat pen, tapi pen mesti bangka pati warisan Sabah. Kita mau supaya anak-anak kita masa depan mereka baik. Bayangkan logo Parti Warisan ini. Kalau pantai timur, pantai barat bergabung, gelombang apa yang mengacau kita sama ada dari Sabah maupun daripada Kuala Lumpur, kapal ini tidak akan karam ini. Pasal orang Sabah, don't be fearful. We can, once we are united. Bayangkan di Sarawak itu. Apa Malanau itu majoriti? Banyak Iban, banyak kaum-kaum lain. Tapi kenapa dari Tun Rahman Yaakob sampai Abang Johari jadi ketua menteri? Tapi bukan kulit, bukan bangsa dikira orang Sarawak bersatu. Pasal itu Sarawak maju itu. Sabah ini apa ini? Cuma maju dengan slogan Sabah Maju Jaya. Betul kan, Bros? Orang macam begini baik jiwanya. Macam begini baik jiwa mereka ini. Walaupun mau jadi calon, tapi bila diputuskan untuk anak bangsa, sanggup berkorban untuk memperjuangkan anak-anak Sabah ini. Terima kasih banyak. Satukan, padukan. Pasal apa? Saya berjuang bukan untuk diri saya.
Kita mau letak supaya anak-anak kita masa depan mereka jauh baik hari ini. Betul kan? Give us a chance. Minta sama kamu. Bukan saya mau paksa ini. Kami ini bukan banyak duit. Datang rumah-rumah bagi barang itu. Betul kan? Dari mana dong dapat duit itu? Musim bukan pilihan raya tidak datang ke rumah itu. Sudah pilihan raya, kau sudah daftar, IC-mu ada. Dibagi kau duit itu. Tuan-tuan, puan-puan, kita ada meruah martabat kita untuk mempertahankan hak bumi Sabah. Tolong. Ya. This is the only moment for you all to change your life. This is the moment for us to be united. Together. Kalau kita berpadu, bersatu, gelombang apa yang kita tidak boleh hadapi. Percayalah dengan saya. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa apa yang kamu tidak rasain. Masa saya tegur mereka 1MDB JST, saya diriman, pakai baju orange, ditahan 2-3 minggu. Dorang bilang ambil duit. Saya beritahu kalau kamu jumpa 20 juta, 30 juta, bagi tahu saya mau itu duit itu. Datang rumah saya tidak jumpa duit. Cek akaun saya tidak jumpa duit. Tapi dikasih baju orange. Tidur di lantai, tidak ada bantal. Nasib ada polis, budak dari Beaufort. Datuk Seri kau pakailah bantal ini saya. Kau tidur. Pasal itu jiwa saya kental. Tahan. Dan kita perlu berani untuk lawan mempertahankan hak kita di bumi Sabah ini. Jangan sekali-kali kita berpecah. Kalau orang Sabah dari pantai timur ke pantai barat, jangan pula kami di Sempurna, jangan pula di Ladatu, jangan pula di Tawau, jangan pula di Kelabakan, jangan pula di Banggi Kudat, jangan pula di Kota Belud Menang, di Tuaran tidak ada YB-nya. Tapi saya yakin kali ini insya-Allah dengan kudrat Allah SWT, usaha kita pastikan menang di Tuaran ini. Boleh? Yang boleh menumbangkan dorang ni kamu orang Tuaran baik ini. Yang boleh jatuhkan gagasan ni orang Tuaran. Betul tak? Kalau orang Tuaran bertindak bulat, insya-Allah kita boleh. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati, anak-anak muda, ya, kena turun ramai-ramai. Ya, karena kita mengalaminya. Datuk Muluk juga mengalaminya. Bagaimana keadaan kita dalam UMNO dahulu. Hari ini kita akan tumbangkan UMNO dengan Pakatan Harapan ini. Boleh? Perancangan yang ada nanti saya akan bagi bebasnya daripada kita bergantung dengan Kuala Lumpur. Kita cadangkan bila kita buat kereta api, saya tidak akan minta duit dari Kuala Lumpur. I know how to find. Kalau dorang Siajiji hari ini boleh pinjam duit 900 juta bond SMG Energy, di mana duit 900 juta dorang pinjam ini? Bond, kemana duit ini? Dorang gunakan sebagiannya bayar utang syarikat sendiri berhad. Sabah maju jaya. Daripada kau bayar utang syarikat, baik kau bantu orang Sabah ini baikkan air. Jangan bimbang. I know how to do it. Saya ahli ekonomi, belajar di England 7 tahun. Masakan saya tidak boleh mengurus. Kita akan bergantung dengan Kuala Lumpur bila kita membangun. Sarawak macam begitu juga. Saya akan buat ampangan. Di mana? Kinabatangan. Kita akan buat ampangan. Di mana? Di Segamak River. Dalam jangka masa 4 tahun, kontraktor yang saya bincang dari China, mereka boleh bina hasil bakun hari ini 7 bilion. Itu baru satu. Kita buat 2 ampangan. Masalah elektrik jangka panjang, masalah air jangka panjang, boleh diatasi dengan adanya ampangan seperti apa yang berlaku di Sarawak. Hari ini tidak pernah dengar di Sarawak tidak ada air. Hari ini
mereka tidak pernah dengar elektrik putus-putus. Bukan setakat elektrik, tenaga pun rong mau jual sampai ke Filipina. Besok kita ada Ampangan, lagi dekat Ladatu, lagi dekat Kinabatangan itu daripada Filipina itu. Yang kita boleh jual. Besok Kalimantan berpindah jadi ibu kota Indonesia. Kita boleh bagi bekalan itu kepada mereka. InsyaAllah. Pasal apa saya mau buat kereta api? Boleh buat kereta api itu. Pasal besok bila kita angkat barang, sama ada dari Tawau, ikannya, udangnya, kita ekspor ke luar negara, tidak perlu naik lori. Naik lori tidak sampai 5 tahun, jalan raya rosak. Pasal apa? Undang-undang JPJ tidak enforce. Dari Tawau sampai ke Keningau, jalan di Kelabakan itu rosak sudah itu. Pasal apa? Lori diorang muatkan dengan kayu balak. Biasa 10 tan, rupanya 50 tan. Pasal itu jalan rosak. Tapi kalau kargo kita muatkan dengan kereta api, jangan bimbang. Berapa tan kau muatkan, kereta api tidak akan rosak. Bila kau muatkan barang menerusi kereta api, tidak kau pikir jam. Pasal waktunya kalau 1 jam, 2 jam, tepat 1 jam, 2 jam. Sampai ke pelabuhan. Pasal kereta api tidak perlu berhenti-berhenti itu. Betul tak? Itu kena diguna itu. Kenapa orang boleh buat, kita tidak boleh buat? Bagi ruang dengan warisan perintah Sabah ini. Sekolah, saya sudah sebut, bukan saya jual ubat macam si Haji Ji cakap ini. Haji Ji bukan saya bagi ubat. Give me a chance. Saya akan buktikan kepada kamu bahawa Sabah ini jauh baik berbanding dengan Sarawak, berbanding dengan tempat-tempat lain. Pasal kita tahu hartanya banyak. Bayangkan, Sabah ini banyak emas. Ada emas di Tawau. Gunung emas, bukit emas. Di Dubai tidak ada emas, tapi jual emas berjuta tiap-tiap tahun. Besok kita kerajaan, saya mau pastikan lembong emas yang ada perlu diambil alih oleh kerajaan negeri Sabah supaya rantai emasmu itu. Ada emas dia. Dan kita boleh cipta anak-anak kita reka emas, reka cincinmu itu. Betul tak? Jangan kau tapuk cincin itu. Masakan anak-anak kita tidak pandai desain cincin anting-anting? Bila kita buat kilang seumpama itu, yang ada kerja, anak-anak kita tidak bayar lagi pergi Semenanjung. Betul tak? Hadirin yang dirahmati sekalian, saya ingat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya harap sungguh agar usaha kita untuk mengubah keadaan kehidupan kita di bumi Sabah ini, saya tidak mau tunjukkan semuanya ini. Kalau saya tunjukkan keadaan sekolah, keadaan kedaipan kita cukup membimbangkan kita di bumi Sabah ini. 900 juta si Haji Ji bautang. Bayangkan belanjawan kita tahun ini pun belum ada. Kita mengundi 29 hari bulan. Patut angkat sumpah 1 hari bulan. Kalau dong lambat-lambatkan, di mana gaji pegawai kerajaan? Dan saya yakin kalau kita bulat daripada Kudat, Tuaran sampai ke Sibati, insyaAllah cukup undi kita. Dorang tidak boleh lambat-lambatkan saya angkat sumpah itu. Terima kasih. Saya harap apa yang kita nakkan supaya selalu Datuk Aziz laungkan itu. Selamatkan. Undi. 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 Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis melakukan ucapan ribuan terima kasih atas ucapan dan juga amanat yang disampaikan. Mohon yang berhormat Yang Sri Panglima Presiden untuk berada di tengah pentas ini. Kerana kita juga akan menyerahkan borang-borang penyertaan daripada rakan-rakan ahli warisan kita.